Hai semua. Bertemu kita ke perjumpaan Bulan Sabit Merah SK Bandar Mersing kali pertama untuk tahun 2021. Tajuk bagi perjumpaan kita untuk kali ini adalah berkenaan pertolongan cemas. Apa itu pertolongan cemas? Pertolongan cemas adalah pertolongan yang diberikan kepada mereka yang tercedera atau sakit dengan tiba-tiba sebelum mendapat rawatan dari pihak doktor ataupun sebelum ketibaan ambulans. Apakah tujuan pertolongan cemas? Pertama, menyelamatkan nyawa. Kedua, mengelakkan kecederaan menjadi bertambah teruk. Dan yang ketiga, memberi kelegaan dan keselesaan. Apakah aliran panggilan 999? Pertama, hubungi 999 dan nyatakan kecemasan. Kecemasan adalah suatu situasi yang mengancam nyawa, harta benda atau alam sekitar dan memerlukan tindakan serta-merta. Contoh situasi kecemasan adalah seperti rompakan, kebakaran, serangan jantung, kemalangan dan banjir. Kemudian, berikan maklumat dan lokasi kecemasan dengan tepat. Pastikan anda memberikan maklumat yang tepat mengenai lokasi kecemasan. Bagi kes-kes kecemasan, perubatan atau kebakaran, pemanggil akan diberi panduan tentang cara-cara mengendalikan kecemasan sementara menunggu bantuan. Bagi setiap kes kecemasan, pasukan bantuan penyelamat daripada polis, bomba, hospital, pertahanan awam atau maritim Malaysia akan dihantar ke lokasi mengikut jenis kecemasan yang berlaku. Ini adalah jenis-jenis kecederaan yang biasa berlaku di sekolah. Pertama, luka dan pendarahan. Kedua, terseliuh. Ketiga, patah tulang. Keempat, tercekik. Kelima, keracunan. Dan keenam, terbakar atau melecur. Sekarang ini, kenali kain andoh. Kain andoh adalah berbentuk segitiga. Tapaknya adalah panjang 130 cm, manakala sisinya 90 cm. Mari kita belajar cara membuat pembalut lipatan lebar. Langkah pertama, pastikan puncak kain andoh itu berada menghala diri anda. Kemudian, lipatkan bahagian puncak ke bahagian tapak kain andoh seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 2. Kini, mari kita belajar jenis-jenis andoh. Yang pertama adalah andoh besar. Andoh besar digunakan untuk menyokong lengan atau pergelangan tangan yang cedera ataupun patah. Jenis yang kedua pula adalah andoh tiga segi. Andoh ini adalah untuk mengampu lengan ketika kecederaan tulang, selangka atau bahu. Jenis ketiga pula adalah andoh kecil. Jenis keempat adalah balutan tapak tangan. Tangan mangsa diletakkan di bahagian tapak kain andoh dan bahagian puncak andoh dilipat menghala ke kawasan pergelangan tangan mangsa. Langkah kedua, bahagian hujung kiri dilipatkan ke arah kanan manakala hujung tangan kanan dilipatkan ke arah kiri. Lipatan akan kelihatan seperti gambar rajah 3. Dan penghujung kedua-dua kain andoh diikat dengan kemas di bahagian pergelangan tangan mangsa. Jenis kecederaan yang pertama adalah pendarahan. Pendarahan berlaku apabila salur darah pecah dan darah terkeluar daripada sistem peredarannya.
Luka pula adalah kecederaan pada permukaan kulit yang menyebabkan ianya terkoyak. Luka boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu luka terbuka dan luka tertutup. Luka terbuka adalah di mana permukaan kulit terkoyak dan menyebabkan darah dan cecair lain hilang dari tubuh. Luka terbuka juga boleh menyebabkan kemasukan kuman. Luka tertutup pula tidak melibatkan gangguan kesinambungan permukaan kulit, berlakunya pendarahan dalaman dan dikenal pasti menerusi kulit yang lebam. Mari kita lihat kepada contoh-contoh luka. Yang pertama adalah luka tertikam. Luka tertikam adalah di bawah kategori luka terbuka. Luka tembakan juga adalah sejenis luka terbuka. Luka terhiris, luka melecet juga dikategorikan sebagai luka terbuka. Luka calar-balar adalah jenis luka terbuka dan luka lebam adalah jenis luka tertutup. Mengapa kita perlu merawat luka dan pendarahan? Satu adalah untuk mengawal kehilangan darah dan yang kedua untuk mengelakkan jangkitan kuman. Bagaimana kita hendak merawat luka kecil? Untuk merawat luka kecil, kita menggunakan kaedah 2C, iaitu clean and cover. Pertama sekali adalah untuk membersihkan kawasan luka, kemudian menutupnya. Bagaimana pula sekiranya luka itu adalah luka besar? Apabila kita hendak merawat luka besar, pertama sekali kita perlu menekan kawasan itu secara langsung. Kemudian tinggikan bahagian yang cedera. Pembalut. Pembalut ini kebiasaannya adalah kain kasar bergulung yang dibuat sebagai pengikat. Pembalut digunakan untuk mengekalkan tekanan tepat ke atas pembebat, memegang bebat dan kain anduh pada tempatnya, memberikan sokongan ke atas anggota atau sendi dan menyekat pergerakan. Ini adalah jenis-jenis pembalut yang boleh kita jumpa di pasaran. Pertama adalah pembalut kenyal ataupun dikenali sebagai crepe bandage. Yang kedua adalah triangular bandage, pembalut 3 segi. Ada juga roller bandage, pembalut gulung. Bebat. Apa itu bebat? Bebat adalah kain kasar berlapis yang digunakan untuk menutup luka. Ianya adalah untuk mengawal dan mencegah pendarahan serta melindungi luka dan mencegah infeksi. Ini adalah gambar-gambar contoh bebat. Kecederaan yang seterusnya adalah patah tulang. Kecederaan ini mungkin adalah retak atau patah terus pada sesuatu tulang. Keretakan merupakan satu rekahan atau pecah pada tulang. Terdapat dua jenis patah, iaitu patah tertutup dan juga patah terbuka. Patah terbuka berlaku apabila salah satu tulang dari hujung tulang yang patah mungkin menujah permukaan kulit, seperti gambar di sini. Terdapat luka pada kawasan yang patah dan patah terbuka membawa risiko yang tinggi bagi jangkitan kuman. Bagi jenis patah tertutup pula, bahagian kulit di atas kawasan yang patah tidak terjejas. Tulang yang patah mungkin tersasar kerana tidak stabil dan menyebabkan kerosakan pada tisu-tisu organ atau salur darah utama.
kecederaan ini, mangsa mungkin mengalami pendarahan dalaman. Bagaimana kita hendak kenali sekiranya mangsa patah tulang? Pertama, mangsa berasa sakit dan sukar untuk menggerakkan bahagian yang tercedera. Terdapat kecacatan bengkak dan juga lebam. Anggota yang patah hilang fungsi asal dan bahagian tulang yang patah mungkin keluar dari permukaan kulit sekiranya adalah patah terbuka. Untuk membantu mangsa patah tulang, kita perlu ingat DRI. DRI ini adalah don't move, rest, immobilize. Don't move maksudnya cegah gerak, rest rehatkan ataupun kita hendak ampuhkan anggota yang sakit, dan immobilize pastikan tangan itu tidak dapat digerakkan. Jadi kita perlu cegah gerak, hentikan pendarahan jika ada, ampuhkan anggota badan yang cedera, tenangkan pesakit dan hantar pesakit ke hospital. Bagaimana kita hendak membawa pesakit? Cara pertama adalah memapah. Cara ini sesuai untuk mangsa yang cedera ringan dan masih sedar diri. Cara kedua pula adalah mendukung. Cara ini adalah sesuai untuk kanak-kanak atau mangsa yang bersaiz badan lebih kecil daripada ahli pertolongan cemas. Cara ketiga adalah usungan 4 tangan. Seterusnya, kita teruskan dengan kecederaan racun. Racun ini adalah bahan yang menyebabkan kerosakan kepada tubuh badan apabila ianya masuk ke dalam badan kita. Terdapat beberapa cara racun dapat diserap ke dalam tubuh. Yang pertama adalah melalui salur penghadaman, iaitu contohnya bahan kimia, makanan, ubat dan lain-lain. Kedua adalah melalui kulit. Ketiga, melalui sistem pernafasan. Dan keempat, tusukan ke dalam kulit, iaitu melalui patukan ular ataupun sengatan lebah. Berikut adalah tanda-tanda tertelan racun. Pertama, muntah. Yang kedua, daya kesedaran yang lemah atau tidak sedar diri. Dan yang ketiga, terdapat botol atau bekas kosong di tepi mangsa. Ini adalah sekiranya adalah melalui sistem penghadaman. Apakah tindakan kita? Pertama, jangan cuba membuatkan mangsa muntah. Yang kedua, sekiranya mangsa hilang daya sedar, pastikan tidak ada muntah atau bahan lain dalam mulut mangsa. Ketiga, buka salur udara dan periksa pernafasan mangsa. Keempat, bersedia untuk memberi bantuan pernafasan CPR dan tekanan dada sekiranya perlu. Dan kelima, apabila memberikan pernafasan bantuan, gunakan topeng poket atau perisai muka sebagai perlindungan jika masih terdapat sisa kimia pada mulut mangsa. Ingat, kita perlu hubungi 999 dan pastikan mangsa dihantar ke hospital. Keracunan makanan berpunca daripada memakan makanan yang tercemar sama ada daripada bakteria atau toksin yang disebabkan oleh bakteria. Tanda-tanda keracunan makanan mungkin berbeza bergantung kepada jenis bakteria. Ini adalah tanda-tanda yang kebiasaan dialami oleh mangsa. Pertama, loya. Kedua, muntah. Ketiga, sakit perut, cerit-berit. Dan yang keempat, demam. Dalam gambar ini, kita dapat lihat bahawa bakteria akan mati sekiranya makanan adalah melebihi 60 darjah Celsius ataupun dalam takat beku
bawah 5 darjah Celsius. Kita juga perlu memastikan apabila kita membeli makanan sedia dimakan di pasar, kunci keselamatan makanan yang pertama adalah amalkan kebersihan diri dan kerap cuci tangan. Yang kedua, asingkan makanan mentah dan yang sudah dimasak. Ketiga, masak dengan cara yang betul. Keempat, simpan makanan pada suhu yang selamat. Dan yang kelima, gunakan air dan bahan mentah yang selamat. Kecederaan yang seterusnya adalah melecur. Ini adalah disebabkan oleh haba lembab seperti air mendidih, wap atau minyak panas. Kecederaan terbakar pada kulit pula disebabkan oleh haba elektrik seperti api, bahan kimia dan juga arus elektrik. Kulit kita terbahagi kepada 3 lapisan iaitu epidermis, lapisan luar, dermis iaitu lapisan tengah dan juga hypodermis, lapisan dalam. Kebakaran darjah pertama melibatkan hanya bahagian lapisan permukaan kulit. Kulit akan kelihatan kemerahan, kering dan rasa sakit. Kebakaran darjah 2 melibatkan lapisan kulit pertama dan kedua terbakar. Kulit akan berwarna kemerahan gelap dan terdapat lepuhan. Mangsa akan berasa amat sakit. Kebakaran darjah ketiga, semua lapisan kulit telah rosak. Kulit akan nampak terbakar hitam atau putih kering. Pesakit rasa sakit atau mungkin tidak terasa sakit langsung sekiranya saraf telah rosak. Bagaimana kita hendak rawat luka terbakar? Pertama, siram anggota yang cedera secepat mungkin dengan air sehingga hilang rasa panas dan kurang rasa sakit. Kemudian, tanggalkan pakaian yang terbakar. Jika pakaian melekat, gunting di sekelilingnya. Ketiga, tanggalkan segala bahan yang diperbuat daripada logam seperti cincin, gelang dan lain-lain. Kemudian, tutup anggota yang terbakar dengan kain yang bersih. Kelima, pastikan jangan gunakan plaster atau pembalut ketat pada anggota yang cedera. Keenam, pastikan kita jangan menyapu ubat gigi, mentega, kicap dan lain-lain pada anggota yang cedera. Dan sekiranya kecederaan yang agak teruk, pastikan kita menghantar mangsa ke hospital dengan kadar yang segera. Seterusnya adalah kecederaan yang disebabkan oleh gigitan atau sengatan serangga atau haiwan yang berbisa seperti lebah, tebuan, ular, kalajengking dan lain-lain. Bagaimana kita hendak membantu mangsa patukan ular? Pertama, baringkan mangsa dan tenangkannya. Kedua, memberitahu mangsa supaya tidak menggerakkan bahagian badan yang kena gigitan. Ketiga, jangan hisap bisa ular dan menggunakan tourniquet. Tourniquet ini adalah seperti dalam gambar rajah. Dan keempat, hantar mangsa ke hospital dengan kadar yang segera. Pertolongan cemas bagi patukan ular melalui kaedah tekanan dan cegah gerak, pressure immobilization method. Cara yang pertama adalah untuk meletakkan tekanan dari bawah ke atas melepasi kawasan gigitan. Tidak menanggalkan seluar kerana pergerakan tersebut akan menyebabkan toksin ataupun bisa ular masuk ke dalam salur darah dengan lebih cepat. Pastikan kaki yang kena patukan ular berada dalam posisi yang stabil. Kemudian, balutan perlulah ketat
seperti mana kita membalut pergelangan kaki yang terseliuh. Dan pastikan balutan itu dibalut setinggi yang mungkin, sebaik-baiknya sehingga ke bahagian celah kelangkang. Keempat, kita meletakkan splint kepada kaki supaya kita memastikan pergelangan kaki tidak dapat digerakkan. Kemudian mengikatkan kepada kaki. Pastikan mangsa tidak berjalan. Sekiranya patukan ular itu adalah pada tangan atau lengan, pastikan kita ikatkan dia menggunakan splint juga di bahagian siku dan menggunakan anduh. Bagi merawat sengatan lebah atau serangga, pertama sekali menenangkan mangsa, kedua keluarkan sengat pada kulit dengan segera menggunakan alat seperti cut bank. Jangan keluarkan sengat dengan penyepit atau jari kerana tekanan daripada penyepit dan jari mungkin menyebabkan keadaan menjadi lebih teruk. Kemudian bersihkan luka dengan air dan gunakan tuaman ais untuk mengurangkan kesakitan dan bengkak. Bagi mangsa tercekik pula, kecederaan ini berlaku kerana benda asing tersekat kepada bahagian belakang tekak menyebabkan tekak tersumbat. Mangsa akan mengalami kesukaran untuk bernafas dan bertutur. Muka mangsa mungkin kelihatan kebiruan pada kulit dan mangsa menunjukkan ke arah tekak atau memegang lehernya. Matlamat rawatan ini adalah untuk menghapuskan halangan serta memulihkan pernafasan mangsa. Ini adalah contoh-contoh bahan makanan mainan yang mungkin menyebabkan kanak-kanak tercekik. Bagaimana kita hendak membuat rawatan bagi mangsa tercekik? Sementara kita menunggu bantuan, bagi bayi kita perlu pastikan bayi masih boleh menangis atau batuk. Buka mulut bayi dan periksa benda asing, keluarkan jika kelihatan. Tetapi jangan lakukan colokkan jari ke dalam mulut bayi yang mana ia boleh menyebabkan keadaan bertambah buruk. Seterusnya, tiarapkan bayi di atas lengan dengan kepala bayi terkulai sedikit ke bawah seperti mana gambar ini. Kemudian tepuk sebanyak 5 kali di belakang dada bayi. Kita panggilnya sebagai back blows. Kemudian, telentangkan bayi serta keluarkan benda asing sekiranya kelihatan. Tetapi, jika bayi masih tercekik, letakkan 2 jari di bahagian tengah-tengah dada dan lakukan 5 kali tekanan. Sekiranya bayi tiba-tiba tidak sedarkan diri, mulakan dengan bantuan pernafasan CPR. Bagi kanak-kanak dan dewasa pula, arahkan mangsa supaya batuk beberapa kali sehingga benda asing terkeluar. Sekiranya gagal, bongkokkan mangsa ke depan dan tepuk sebanyak 5 kali di belakang tulang belikat. Sekiranya gagal, lakukan tekanan abdomen, iaitu abdominal thrust. Bagaimana kita melakukan tekanan abdomen? Pertama sekali adalah berdiri di belakang mangsa, letakkan kedua-dua tangan anda di bahagian pinggang mangsa, tekan bahagian abdomen menggunakan genggaman tangan dengan cepat ke arah dalam dan ke atas. Bagi wanita yang mengandung atau mangsa yang gemuk, tekanan dada boleh dilakukan. Keluarkan benda asing sekiranya kelihatan dan sekiranya mangsa pingsan, lakukan bantuan pernafasan.
Kecederaan seterusnya adalah pitam. Pitam ini berlaku apabila kekurangan bekalan darah ke otak untuk seketika. Punca-punca berlakunya pitam. Pertama, berdiri tegak terlalu lama dalam cuaca panas. Kedua, terlalu letih atau kelaparan. Ketiga, tindak balas saraf terhadap kesakitan. Keempat, persekitaran yang sesak. Dan kelima adalah disebabkan oleh emosi. Tanda-tanda pitam. Pertama sekali, muka mangsa pucat. Kedua, berpeluh sejuk. Ketiga, denyutan nadi cepat tetapi lemah. Keempat, rasa loya. Kelima, pening. Dan keenam, pandangan menjadi kabur. Bagaimana kita merawat mangsa pitam? Pertama sekali, baringkan mangsa di tempat yang teduh dan berudara bersih. Longgarkan pakaian yang ketat. Tinggikan bahagian kaki. Tenangkan dan beri keselesaan kepada mangsa. Galakkan mangsa untuk tarik nafas dan rawat semua kecederaan. Sekian sahaja untuk perjumpaan kali pertama kita. Sekian, terima kasih.